والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Baik, kita sudah selesai bacaan untuk muqaddimah. Yang mana muqaddimah kita sebut dalam muqaddimatul kitab yang terkandung kepada alhamdulillahillazi safala amma ba'du. Kemudian musannif sebut kisim yang ada dalam kitab pada 3: amil, ma'mun dan juga amal i'rab. Selesai. Kita selesai benda tu, dan kita juga bahas minggu lepas 3 mabadi' asyarah yang penting daripada al-haddu, al-mawdu' dan hasil thamarah daripada kita belajar ilmu nahwu. Baik, hari ini kita akan masuk pada al-madmum al-kitab. Maksudnya tempat utamalah yang kita ingin petik hasil daripada kitab. Yang sebagaimana yang telah dijelaskan, kita ni ada 3 bab besar. Ada bab amil, ma'mul dan juga amal ataupun i'rab. Jadi yang ia akan ikut susunan sebagaimana susunan tersebut. Yang pertama ia akan bahas al-babu al-awwal fil amil. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulum masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Al-babu al-awwalu fil amili. Kalau kita baca, terkadang akan takdir hadzal babu al-awwalu fi amili. Takdir dengan khabar. Khabar bagi mubtada yang mahzuf. Hadza al-babu al-awwalu fil amil. Ataupun boleh juga kita kata al-babu ini jadi mubtada. Al-babu al-awwalu fil amil, kita takdir khabar dia hadza bahsun. Hadza bahsun. Inilah tempat dia, ataupun hadza makan. Ikutlah macam mana kita nak takdir pun boleh. Ataupun terkadang orang akan takdir al-babal al-awwala fil amil. Tapi sini ia telah membariskan, kena baca rafa' lah. Di sana kalau ada kitab lain yang sebut al-baba al-awwala fil amili, ia akan jadi maf'ulun bih bagi fa'il yang mahzuf, ai unzur ataupun ta'allam al-baba al-awwala, fa'il yang mahzuf. Ikutlah kita nak takdir macam mana. Okay, baik. Wa huwa ala darbain. Al-bab ini kalau dari sudut luarnya furjah. Satu furjah ni satu lubang lah. Satu lubang yang yadkhulu bihi wa yakhruju bihi. Furjatun yadkhulu biha wa yakhruju biha. Yang mana itu luar. Sebagaimana dan bila sebut bab, ini satu furjah, ia kena pada mana furjah yang dimasuk, yang dengannya kita masuk ke dalam rumah ataupun kita keluar, ataupun tingkap furjah juga. Cumanya furjah yang tidak boleh dilalui. Cumanya bila lugah itlaq al-bab, pintu kan. Pintu tu benda yang kita tutup, furjah. Bukan furjah tu, lubang yang dipanggil al-bab dari sudut lugah ni, pintu kosong. Bukan yang penutup. Sekarang kita panggil wak penutup ni pintu. Wak buka pintu. Yang sebenarnya itlaq dari sudut lugah furjah tu. Wak kosong, wak tak ada pintu tu kita lalu, waktu panggil furjah. Cumanya macam itu. Ni furjah kan.
Kalau kita letak tabir, tu tabir. Tapi itlaq sekarang dipanggil ba. Dikotul lughah, waktu yang sebenar. Yang sebenar. Cumanya kita ni sebab dipanggil ma'ruf, jadi mustalahat zaman sekarang, dia panggil yang menjadi penutup bagi hurjah tu panggil pintu al-ba. Yang sebenarnya lubang tu, tempat laluan yang kita lalu untuk masuk dan keluar. Okey, baik. Itu al-bab. Okey, baik. Wa huwa ala darbain. Dan al-bab ini, al-babul awal ini ada dua jenis ataupun dua pembahagian. Nau'aini ataupun sinfaini, lafziyun wa ma'nawiyun, ataupun nak baca lafziyin ataupun ma'nawiyin. Kalau kita baca lafziyun, ia akan jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf, wa huma lafziyun wa ma'nawiyun. Tapi panggil bila kita kena takdir tu, jadi wajahnya sedikit orang panggil banyak kenah lah. Jadi wajahnya lebih dhaif. Tapi kalau kita baca dengan lafziyyin wa ma'nawiyyin, ia akan jadi badal bagi darbain. Badal bagi darbain, iaitu darbain ni akan jadi mubdal minhu, lafzi dengan maknawi akan jadi badal bagi darbain. Faham okay, baik. Lafziyun, ya yang daripada lafziyun iaitu adalah ya an-nisbah, ai mansubun ilal lafzi. Wa ma'nawiyun juga ya yang daripada situ ya nisbah, kita takdir ai mansubun ila makna. Jadi bukan ya yang kita sebut sebelum ni, ya ya masdar as-sina'ah. Kalau yang panggil ya masdar, yang akan takdir kaunuhu kenapa? Baik, disebut fal lafziyyu. Jadi ia nak tafsilkan, ia nak tafsilkan apa yang mujmal sebelum tu. Lafziyun wa ma'nawiyyin lafziyyin wa ma'nawiyyin. Fal lafzu jadi fa, al-fa di situ al-fa at-tafsil. Fa at-tafsil iaitu didatangkan al-fa at-tafsil selepas daripada kalam yang mujmal, ma yu'ta bihi ba'da kalami mujmal. Fa aqulu laka tafsilan al-lafziyyu ala qismain, sama'iyyun wa qiyasiyyun. Sama'iyyun ataupun sama'iyyin wa qiyasiyyin. Qis ala lafziyyin wa ma'nawiyyin ataupun lafziyun wa ma'nawiyyun, sama. Kita nak sebut badal boleh, kita nak takdir jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf boleh. Sama'iyyin wa qiyasiyyin ay mansubun ila sama, wa qiyas ay mansubun ila qiyas. Baik, ada dua. Kita ada dalam kalam orang Arab ni, kita ada sama'i yang kita dengar daripada orang Arab. Kita ada qiyas. Qiyas ni yang dibuat oleh Arab, yang boleh kita jadikan satu kaedah. Jumpa mana-mana ia akan jadi gini. Fa'il marfu'. Hukumnya marfu'. Mana-mana tepat, mana-mana didatangkan selepas dari fa'il, mesti akan jadi fa'il. Dan fa'il itu mesti jadi marfu'. Kaedah. Lepas tu qiyas. Adapun sama'i ni benda yang didengar, yang dinakalkan daripada kalam orang Arab. Cumanya kalam orang Arab ni tepat. Masa bilakah kita nak berdalilkan hujah dengan orang Arab? Dia ada zaman al-ihtijaj. Kita ada zaman al-ihtijaj di kalamil Arab.
Ada zaman yang tidak boleh kita ihtijaj dengan kalam orang Arab. Zaman kita nak berhujah dengan kalam orang Arab, zaman start daripada bila? Zaman jahiliyah, zaman sebelum Islam, sehinggalah zaman kurun yang ketiga. Zaman kurun yang ketiga. Ni boleh jumpa dalam kitab, sebagaimana dalam kitab apa, usul fiqh pun ada bahas. Sebab usul fiqh masdar di antara istimdad, di antara tempat ambilan ilmu tersebut adalah kalamun arad. Kalamun arad. Tempat ilmu ya. Sebab tu dalam bila bahas dalam ilmu usul fiqh, dalam Minhaj Baidawi, kalau dalam Waraqat tak ada, dia tak akan bahas. Dalam ia akan ada muqaddimah tu bagi usul fiqh. Sebelum dia akan masuk tempat utama dia. Apa tempat utama dia? Tempat utamanya adalah Al-Quran. Adillah tu lah, ada part tu yang ijma' dengan selain daripada ijma', Al-Quran, Sunnah, ijma' qiyas. Waktu tempat yang sebenarnya perbahasan ilmu usul fiqh. Adapun hukum sebelum tu, hukum mubah, jawaz, waktu panggil muqaddimah bagi ilmu usul fiqh. Waktu sebahagian dalam Waraqat tu sebahagian sebut dalam kitab, naik dalam kitab Minhaj Baidawi, dia akan sebut permasalahan lughah. Dia akan masuk mantiq, dia akan masuk ilmu wadha sebahagian, mantiq, ta'rif kulli juz'i akan masuk sebagai tamhid sebelum, sebab benda-benda tu akan diguna dalam bila perbahasan dalam adillah al-ittifaqiyah, Quran, qiyas, apalah habis akan guna. Baik. Sama'i dan juga qiyasiyun. Fas-sama'iyyu tis'atun wa arba'una wa anwa'uhu khamsatun. Jadi ia sebut sama'i wa qiyasi, ia akan sebut satu persatu. Mula-mula ia akan pergi fas-sama'iyyu tis'atun wa arba'una. Cuma dalam syarah yang disebut dah istilah sama'i ni apa? Ma yutawaqqafu i'maluhu bi khususihi 'ala sama', iaitu yang berhajat untuk memperamalkannya itu khusus atas jalan atas jalan kita ambil daripada orang yang terdahulu. Baik. Ada 49 tis'atun wa arba'una, ada 49 yang dikatakan sama'i. Dan daripada ni ia akan bincang, ia akan pecah daripada sama'i yang ada 49, ia akan membahagikan 5 jenis. Daripada 49 ni ia ada tempat-tempat, ada 5 jenis. Yang pertama an-na'u al-awwalu, hurufun tajurru isman wahidan faqat, iaitu satu huruf yang menjarkan isim yang satu sahaja. Sebab di sana ada huruf yang ada huruf yang menasabkan, ada huruf yang merafakkan dan menasabkan, ada huruf yang menasabkan dua isim yang akan dibahaskan dalam an-naw ni. Jadi as-sama'i kita akan jumpa 5 jenis. Ada yang hukumnya rafa', yang merafakkan, ada hukum yang menasabkan, ada hukum yang menjarkan, ada hukum yang menjazamkan. Ada 5. Jadi akan pergi yang pertama adalah hurufun, ini jam'u kasrah. Hurufun, kita ada harfun mufrad kan, ada huruf jamak bagi harf, ada juga di sana jamak satu lagi ahruf jamak satu lagi. Apa beza dengan ahruf? Ahrufun jamak bagi harfun juga. Apa beza ahruf dengan hurufun? Beza dia adalah
huruf jamak kathrah. Ahruf jamak qillah. Jamak kasrah ini adalah jamak yang di atas, yang bilangannya adalah 10 ke atas. Ma fawqa asyarah. Ma fawqa asyarah. Adapun jamak qillah 3 sehingga 9. 3 sehingga 9. Jamak qillah dia ada wazan. Dia ada wazan yang tertentulah, yang disebut dalam alfiah af'ilatun, af'alu thumma fi'lah thumma ta'af'alun jumu'u qillah. Saling dalam matan alfiah disebut, ia disebut af'ilatun, af'alun thumma fi'lah, af'alun jumu'u qillah. Ada 4 disebut wazan jamak qillah. Maksudnya mana-mana bila kita buat jamak dan di atas wazan tersebut, maka wazan tersebut menunjukkan makna al-qillah. Makna al-qillah. Kata Ibnu Malik dalam alfiah dia, auzan jamak qillah af'ilatun, af'alun, af'ilatun, af'alun thumma fi'lah. Ada 3. Lepas tu syata yang pertama, af'ilatun, af'alu thumma fi'lah. Lepas tu syatar yang kedua, thumma ta'af'alun, thumma bita apa maftuhah, bita bukan marbutah, thumma af'alun, af'alun jumu'u qillah. Kalau orang ambil paling apa, af'ilatun, af'ulu thumma fi'lah, buka je dalam bab jamak, dalam bab jamak qillah akan ada. Jadi ia akan ada wazan yang pertama af'ilatun, ahruf, macam sebagaimana dalam apa, af'ilatun, af'alu thumma fi'lah thumma ta'af'alu jumu'u qillah. Jadi ahruf daripada wazan daripada yang kedua, af'ul, ahruf kan. Jadi ia menunjukkan makna 3 sehingga 9 jumu'u qillah. Baik, jadi munasabah lah ia datangkan hurufun di sini, sebab dalam huruf di sini ada berapa? Ada 20 yang dia akan disebut selepas ni. Jadi munasabah lah sebab hurufun jamak kathrah, iaitu ma fawqa asyarah. Baik, an-naw' al-awwalu hurufun tajurru isman wahidan faqat, iaitu huruf-huruf yang menjarkan isim yang satu faqat. Jadi nama yang jadi dinamakan tusamma hurufal jarri wa hurufal idafati, iaitu mudah kata ini semua yang disebut ni adalah huruf jar, hurufun jar. Dan di istilah ulama ada 2, itlaq huruf jar yang kita biasa main dalam jurumiyah, hurufun jar. Ia ada nama lain, ia adalah huruf al-idafah. Maksudnya bila kita jumpa dalam kitab ia sebut huruful idafah, kita kena tahu huruful idafah yang di sini dengan masuk huruful jar sama, istilah yang berbeza. Sebab apa dinamakan huruful jar? Dinamakan huruful jar sumya bihadza lianna tajurrul ma'ani al-af'al. Sumya bihadza, tulis sumya bihadza ay bihadza huruful jar liannaha tajurru ma'ani al-af'al, liannaha tajurru ma'ani al-af'al
ila al-ismi, ila al-ismi ba'dahu, ila ismi ba'dahu. Maksudnya dia ni menarik makna jar dari sudut istilah, dari sudut lughah. Maksudnya terik, jar, kita jar. Kalau dalam masalah dalam solat, kita jar orang depan ke belakang supaya kita dapat fadilat, dapat fadilat saf. Kita duduk solat belakang, dipanggil dalam fiqh yang akan jar. Kita jar orang depan, terik maksudnya. Bagaimana dalam lughah maksud menarik, begitu juga dalam kitab kita, dalam istilah nahwu, maksudnya terik apa? Menarik tajurul ma'ani af'al. Kita menarik makna-makna yang ada pada fa'al. Contohnya apa? Zahab marartu bi Zaidin. Ba dinamakan huruf jar sebab ia menarik makna yang ada pada marartu, iaitu murur, hadas tu, menarik kepada isim selepasnya. Isim kepada marartu tadi, menarik hadas murur kepada isim selepasnya, iaitu bizaidin, zaid itu. Ini dipanggil ta'alluq, masuk ia ta'alluq. Okey, baik. Maksudnya ni apa? Ia akan jadi masuk kita berjalan bersama Zaid. Maksudnya Zaid itu juga berjalan. Gitu maksudnya. Dan dinamakan huruf al-mudha'ah. Sebab apa dinamakan huruf idafah? Huruf al-idafah kerana sebab dia ni lil idafatil ma'anil af'al ila ismi ba'dahu. Sebab dia ni idafah. Dia ni al-idafat li idafati ma'ani al-af'al ila al-ismi ba'dah. Tadi tajurul ma'ani af'al. Ni idafah. Kita menyandarkan makna fa'al kepada isim selepas daripadanya. Sama je maksudnya. Okay, baik. Wahia ishrun. Dia ada 20. Dia ada 20. Baik. Al-awwalu wahia ishruna. Al-awwal, kalau kita i'rab, kita akan i'rab jadi badal bagi ishrun tadi. Tapi orang akan i'tirad sebab badal, kalau kita sebut badal, antara syarat dia ni mestilah benda tu sama, zat tu yang sama. Bila zat yang tak sama, dia akan jadi tadi badal mutabik. Badal, contoh Umaru Abu Hafs Umar, kunyah. Umar tu jadi badal bagi Abu Hafs, zat yang sama, dipanggil badal mutabik. Ada badal ba'du minkul, sebahagian akal tu samaka sulu sahu, sebahagian. Jadi badal di sini, badal daripada, bukan badal mutabik, tapi badal daripada badal ba'du minkul. Dan di antara syarat badal ba'du minkul, dia kena apa? Kena ada dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Macam tadi ya, akal tu samaka thuluthahu. Dhamir yang daripada thuluthahu kembali kepada apa? Kepada as-samaka. Tapi sini tak ada apa, tak ada yang kembali, tak ada dhamir yang kembali kepada ishrun, tak ada. Jadi orang itu tidak lah, mu kata kena ada syarat dhamir. Sini tak ada syarat dhamir. Kita jawab masalah mubdal minhu sini tak perlu syarat, tak perlu kepada dhamir. Sebab apa? Sebab yang akan disebut lepas ni al-awwal siapalah
Ishruna tu semua tu sama dengan ishrun. Jadi tak berhajat kepada dhamir. Baik. Lepas tu kalau buka dalam hasyiah-hasyiah iskalat dipanggil ta'arud. Sebab ia terbina di antara terbinanya malakah, terbinanya hasyiah. Sebab apa dibuat hasyiah kat atas syarah-syarah tu? Sebab nak ada komentar, ada kritikan yang kalau kita tak kritik, ia akan menjadi khalal kepada makna syarah. Jadi perlu kepada kritikan. Sebab tu dalam keadaan hasyiah ia akan sebut uslub fanqaltu, iaitu uslub fanqala. Apa? Fa in qulta qultu, fa in qulta i'tirad, qultu jawab. Jadi bagi uslub fanqal. Itu dalam hasyiah makruf. Baik. Al-awwalu al-ba. Al-ba'u. Al-ba' nahwu amantu billahi wa bihi la ub'athanna. Iaitu di sini dia mulakan dengan al-ba. Terkadang ada sebahagian kitab-kitab yang bahas awamil, yang bahas huruf jar, ia memulakan dengan min. Terkadang memulakan dengan min, terkadang mulakan dengan ba. Dalam kitab kita dimulakan dengan al-ba. Sebab apa? Sebab apa musannif kita ni menyusun al-ba terlebih dahulu. Takdim al-ba alal min. Sebab dia ni iktidak bil Quran. Bismillah, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Jadi dia nak ambil iktidak dengan Quran, maka musannif memulakan dengan huruf jar ni dengan al-ba. Baik. Okey, baik. Al-ba disebut dua contoh. Amantu billah wa bihi la ub'athanna, ada dua contoh. Bukan amantu billah satu contoh, wa bihi la ub'athanna contoh yang kedua. Amantu billah. Jadi al-ba pada amantu billah, al-ba di situ dengan masuk al-ilsaq. 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 Contoh lain, contoh biasa kita dengar yang akan kata marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Al-ba yang daripada marartu bi Zaidin tu dengan masuk al-ilsaq. Dengan masuk apa? Bila ia sebut al-ba dengan masuk dengan makna al-ilsaq, ia akan jadi al-saqtu mururi, al-saqtu mururi bi Zaidin. Itu dengan masuknya. Maksudnya stepek. Ilsaq ni dengan masuk tepek. Tepek ni bukan maksudnya kena sama ada kena sungguh tepek ataupun duduk jalan dekat. Kalau duduk jalan dekat, ia panggil majazi lah. Kalau tepek sungguh tu panggil hakiki. Ilsaq ada dua, ilsaq hakiki dengan ilsaq majazi. Ni kita akan bahas dalam kitab apa? Kalau kita baca Jurjani kita akan bahas. Sebab dalam kitab Imam Jurjani ia akan tafsil satu per satu makna al-ba. Ada ba al-ilsaq. Waktu al-ilsaq ni dipanggil makna yang pertama. Makna yang pertama yang diletakkan untuk al-ba. Ba al-isti'anah. Waktu ba kadang-kadang ba kita dengar al-ba dengan masuk al-isti'anah. Waktu ia panggil wadak yang kedua. Peletakan yang kedua selepas pada al-ilsaq. Jadi amantu billah kita akan takdir al-saqtu imani billah. Maksudnya aku beriman, maksudnya aku ni
memperiringkan lah, maksudnya memperiringkan iman aku dengan Allah. Baik. Wabihi la ub'athanna. Wabihi bihi dengan masuk uqsimu billah. Al-ba' di situ, al-ba' al-qasam. Al-ba'u lil qasam. Asalnya wabillahi. Wabillahi la ub'athanna, pasti aku akan hantar. Wabillahi la ub'athanna, aku akan bangkitkan. Baik. Jadi haraf jar, haraf qasam. Cuma di sana adalah dalam syarah yang akan sebut ba al-ilsaq, ba al-isti'anah, katabtu bil qalami, sama juga uallifu bismillahirrahmanirrahim, ba al-isti'anah. Terkadang al-ba li ta'diyah, zahabtu bi zaidin. Maksudnya apa? Maksudnya sayyartuhu zahiban. Maksudnya bila sebut zahabtu bi zaidin, kita sebut ba li ta'diyah, dia akan sama dengan masuk azhabahu. Maksudnya aku memperjalankan, aku menjadikan Zaid ini berjalan. Li ta'diyah. Di antara makna tulis al-ba, di antara yang kita sebut tadi, satu makna al-ilsaq. Tulis makna yang kedua listi'anah. Listi'anah. Contohnya tadi u'allifu bismillahirrahmanirrahim ataupun katabtu bil qalami. Yang ketiga li ta'diyah. Li at-ta'diyah. Contohnya zahabtu bi zaidin. Ai sayyartuhu zahiban. Aku menjadikan Zaid ini berjalan. Okay, baik. Satu di antara mana-mana al-ba'ah, di antara lagi qasam tadi lah. Okay, baik. Al-thani. Wa-thani min. Min dengan masuk al-min dengan masuk ni lah, bermula. Libtida'i ghayah. Ibtida' al-ghayah. Ibtida'ul ghayah. Al-ghayah di situ bukan dengan masuk nihayah. Al-ghayah ni kita ada dua itlaq. Terkadang diitlaqkan ghayah dengan masuk an-nihayah, akhir. Terkadang ghayah dengan masuk al-masafah. Itu yang kita inginkan daripada murad, daripada bila sebut min libtida'il ghayah, ghayah dengan masuk ai ibtida'il masafah, dengan masuk al-masafah, iaitu per dengan nihayah akan jadi tanakub. Ibtida' al-ghayah dengan masuk an-nihayah, kita memulakan dengan yang habis. Ada tanakub ibtida' lawan intihad. Bagaimana kita nak ibtida' dengan benda yang sudah habis? Jadi akan takdir ibtida' al-ghayah dengan masuk ibtida' al-masafah. Baik. Maksudnya bermula lah. Kalau kita sebut bermula, tu betul. Contoh sini, tu betul min kulli dzambin. Aku ni bertaubat daripada dosa-dosa. Min sini min al-ibtida', ibtida'il ghayah. Macam mana kita nak takdir dengan masuk raja'tu min ibtida'i kulli dzambin ila Allah. Raja'tu tu dengan masuk raja'tu min ibtida'i kulli dzambin. Baik. Cuma ni kalau yang lebih bisa yang lebih mafhum akan sebut sirtu minal Qahirah ila Iskandariyah. Aku ni berjalan, nampak sikit tak? Sirtu min
sirtu minal Qahirah ila Iskandariyah. Jadi min situ min libtida'il ghayah. Baik. Di sana juga ada min untuk masuk lil bayan ataupun litabyin. Fajtanibu rijsa minal awsan. Fajtanibu, jauhilah oleh engkau ni daripada kekotoran rijsa umum. Apakah yang rijsa itu? Iaitu minal awsan, daripada berhala-berhala. Jadi min situ min bukan libtida'il ghayah, tapi min lil bayan. Bayan apakah rijsun tadi? Fajtanibu rijsa minal awsan. Baik. Terkadang min ni dengan masuk litab'i. Syarabtu minal ma. Syarabtu minal ma. Kalau syarabtu al-ma ataupun syarabtu an-nahra akan jadi majaz mursal. Kalau kita sebut syarabtu minan nahri, sebahagian daripada air sungai, atau panggil litab'i, min litab'i. Baik, habis. Wathalithu ila lawan daripada min. Jadi munasabah lah, ia datangkan selepas daripada min ila, sebab tu ia jadi nazir, ia akan jadi nazir. Intihaul ghayah, ila dengan masuk ila intiha al ghayah. Baik, intiha al ghayah contohnya sama juga, ia bagi contoh tubtu ila Allah Ta'ala, ataupun kita bagi contoh tadi sirtu minal Qahirah ila Iskandariyah. Jadi ila tu maksudnya sampai tempat destinasi kita tu. Waktu yang maksudnya watak perletakan yang utama lah. Adapun terkadang ila ni dengan masuk ila terkadang dengan masuk ma'a. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Wa yazidukum, pasti akan ditambahkan kepada kamu ini kekuatan, satu kekuatan, ila quwwatikum. Adakah daripada berpindah daripada kuwah kepada kuwah? Tak. Ma'a quwwatikum. Ataupun dengan masuk fi, zaraf, zarfiyah. Contoh, la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Pasti akan aku menghimpunkan, pasti akan menghimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni akan kamu semua makhluk ni ila qiyamah, ila yaumil qiyamah. Dengan masuk ila ke situ, tak. Akan menghimpunkan pada hari kiamat, bukan kepada hari kiamat, tak. Di hari kiamat dengan masuk fi. Baik. Warrabi'u an. Warrabi'u dengan masuk an. Okay, baik. Ar-rabi' an. Baik, dengan masuk lil mujawazah. An lil mujawazah. Contohnya, contoh apa? Al-mujawazah apa maksudnya? Al-mujawazah dengan masuk al-bu'du anis syai'i ila syai'i. Al-bu'du anis syai'i ila syai'i biwasitati ijadi al-masdari al-mu'adda. Al-mujawazah apa maksudnya? Al-bu'du anis syai'i ila syai'i biwasitati, dengan wasitah, ijadi, mengadakan, al-masdari al-mu'adda, yang mu'adda yang ta'diyah lah. Al-bu'du, contohnya ramaitu as-sahma anil qausi. Ramaitu, aku ni tembok. Ramaitu, aku tembok saham, anak panah, anil qausi ila saidi. Maksudnya an yang daripada ramaitu as-sahma
anil qausi, an yazid an dengan masuk lil mujawazah, an lil mujawazah dengan masuk al bu'du an syai'i ila syai'i biwasitati ijadi masdari al muadda. Macam mana kita nak tatbik, tengok. Kita ambil misal tadi, ramaitu as-sahma anil qausi. Al bu'du di situ kita jauhnya daripada sesuatu itu kepada sesuatu dengan ada wasitah masdar fa'il yang beramal, iaitu kita al-bu'du tu kita tak dengan masuk as-sahmu tu. Saham asalnya duduk kat mana? Duduk di busur kaus, busur. Al-bu'du anisyai, syai yang pertama busur, ila syai yang kedua. Asyai yang kedua tu kena kepada apa? Kena kepada haiwan, tempat target. Jadi as-sahmu ai bu'du sah anil qausi ila sayd. Contoh kita tak as-sayd dengan apa? Biwasitati ijadi ar-ram. Tengok macam mana kita nak tatbik misal tadi. Kita buat misal ramaitu sahma anil qausi ila saydi. Kalau kita nak tatbik ta'rif mujawazah tadi, kita tak al-bu'di sahmi ani qausi ila saydi biwasitati ijadi ramji. Itu cara tatbik ta'rif. Kita bila kita cuba ta'rif, kita ambil misal, kita tatbik, kita tak dalam ta'rif tersebut. Baik. Waktu masuk an lil mujawazah. Baik. Contohnya kafaftu anil haram. Maksudnya melarang lah. Maksudnya sini kafaftu anil haram, melarang, aku larang daripada melakukan perkara yang haram. Maksudnya anni lil bu'di, maksudnya aku jauh daripada perkara yang haram. Baik. Wal khamisu ala dengan masuk al-isti'la. Ala maksudnya al-isti'la, untuk menunjukkan duduk berada di atas sesuatu. Masuk al-isti'la pula, kenapa? Uluwul fa'il alal majruri bi'ala. Uluwul al-fa'ili ala majruri bi'ala. Baik. Uluwul fa'ili ala majruri bi'ala, maksudnya fa'il itu duduk tinggi di atas majrur bi'ala, lebih tinggi daripada ala. Contoh Zaidun ala suthi. Zaid uluwu Zaid ala suthi. Uluwu Zaid ala suthi, maksudnya Zaid duduk, memang betul-betul duduk atas sutuh ni ya. Duduk atas. Tu panggil hakiki. Terkadang ada masuk al-isti'la al-majazi, maksudnya contoh an-nabi contohnya apa? Murah kata alaihi dainun ada dalam syarah. Kalau buku syarah ada kan? Alaihi dainun majazi. Alaihi dainun adakah dain tu duduk atas kita? Tak pun. Kita tak duduk atas zat sebetul-betul, tapi secara makna, secara majaz je duduk atas pada kita. Dainun. Okay, baik. Lepas tu terkadang dengan masuk ala ni dengan masuk al-musahabah. Terkadang dengan masuk alil musahabah. Alhamdulillahilladzi wahabali ala kibari, ai ma'al kibari. Alhamdulillah
segala puji bagi Allah ini yang telah memberikan kepada aku ni bersama al-kibari, bersama dengan al-kibar, apa panggil, orang tua lah, kibar, ataupun dengan masuk li ta'lil, walitukabbirullah ala ma hadakum, walitukabbirullah, supaya mereka ini bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, ala ma hadakum, dengan masuk ai li hadayikum, ala dengan masuk li ta'lil, dengan masuk li anna. Baik. Baik. Ala. Contohnya apa? Tajibu taubatu ala kulli mudnibin. Tajibu at-taubatu ala kulli muslimin. Wajib ke atas, wajib taubat ke atas setiap daripada orang yang melakukan dosa. Jadi ala ni ala al-isti'la al-majazi. Sebab taubat tu bukan benda yang zat, benda yang bukan zat. Muslimin orang, tapi taubat ni benda yang makna. Jadi majaz, al-majazi. Wasalisu allamu nahwu ana ubaidun lillahi ta'ala. Al-lam, yang ke-6, lam, kebiasaannya kita akan jumpa lam lil milki. Lam lil milki, lam untuk pemilikan. Alhamdulillahi, milik bagi Allah, segala puji milik bagi Allah. Cumanya di sana lam, ada perbahasan lam, dia buat ada 3. Ada lam lil milki, yang kedua ada lam al-ikhtisas, yang ketiga ada lam al-istihqaq. Sebagaimana kita bahas dalam alhamdulillahillazi itulah, kita bahas apa, al-lam ada 3, lam al-milki, lam al-ikhtisas, ataupun lam al-istihqaq. Ulama buat dhabit, apakah perbezaan lam lil milki, lam al-ikhtisas dengan al-istihqaq. Lam al-milki dengan masuk mimma, kita guna tu masa bila? Mimma yumlaku, lam al-milki ni ma dakhala ala zataini, ma dakhala ala zataini. Lam al-milki, sesuatu yang masuk ke atas 2 zat. Contohnya ad-daru li zaidin, ad-daru li zaidin, ad-dar zat, apa, zaidin zat, jadi ia boleh memiliki. Jadi panggil lam al-milki. Sebab zat itu boleh ada kuasa untuk memiliki, sebab ada tasarruf. Dar pula adalah satu zat, jadi lam di situ lam al-milki. Lam al-ikhtisas pula, iaitu ma dakhala ala zaitaini mimma la yumlak, mimma la yumlak. Lam milki tadi ma dakhala ala zaitaini mimma yumlak, beza dengan al-ikhtisas mimma la yumlak, sesuatu daripada benda yang tidak boleh dimiliki, yang dimiliki. Contoh apa? Al-babu, babu liddah. Al-bab, pintu ni bagi rumah. Bab zat, zat satu zat. Ad-dar satu zat, bukan makna. Tapi adakah rumah ni ia boleh memiliki sebagaimana manusia? Tak. Sebab tu ia sebut dhabit lam al-ikhtisas mimma ma dakhala ala zataini mimma la yumlak, yang tidak boleh dimiliki. Ia tak ada kuasa untuk tasarruf, tidak ada kuasa untuk membeli, menjual, sebab ia benda li ghairi akil. Yang ketiga, lam al-istihqaq, ai dakhala baina zat wal makna. Al-istihqaq iaitu sesuatu yang masuk ke atas zat dan makna.
Contohnya apa? Inilah alhamdulillahillazi, ataupun al-ilmu li Zaidin. Al-ilmu li Zaidin. Ilmu tu benda yang ternampak, benda yang makna. Dia panggil istilah dalam Melayu abstrak. Abstrak, benda yang kita tak boleh pegang dengan panca indera. Lepas tu Zaid, benda yang zat. Jadi bila situ dipanggil lam al-istihqaq. Oh ni di tiga lam ni di sisi ulama yang membezakan lah di antara ketiga-tiga tu. Ada ulama yang tidak membezakan di antara lam al-istihqaq dengan al-ikhtisas, sama dengan mid, sama maksudnya. Dan tapi yang lebih thabit, kita buat perbezaan lah. Kita buat perbezaan. Lam al-miliki masuk ke atas dua zat yang boleh memiliki. Lam al-ikhtisas, dua zat tapi tidak boleh memiliki. Lam al-istihqaq, ia masuk di antara zat dengan makna. Okay, baik. Alam ana ubaidun lillahi ta'ala. Aku ni adalah ubaidun dengan tasghir, dengan aku ni adalah milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam situ lam apa? Lil milki. Sebab apa? Zat Allah. Sebab ubaid kita zat, Allah juga zat. Dan Allah berhak memiliki hamba ya. Lah mana ni nak pergi tak mana pun mana. Okey, baik. Wasabi', yang ketujuh, fi dengan masuk zarfiyah. Fi dengan masuk az-zarfiyah. Okey, baik. Kalau baca dalam syarah ada sebut lam al-ikhtisas dengan tamlik dengan istihqaq. Lepas tu ada mana-mana lain lah. Ada sebut banyak lah makna. Ada 7, ada 9, ada 14 makna bagi lam. Yang ketujuh, wasabi'u. Wasabi'u fi zarfiyah. Fi dengan masuk lizzarfiyah. Az-zarfiyah Az-zarfiyah dia dengan masuk al-ihatah. Zarfiyah ni dengan masuk ihatah. Ihatah ni mengelilingi. Sebagaimana kenapa kain umrah tu tidak dililit pada kita lebih kurang. Ataupun tahayyuz, maksudnya menempati. Zarfiyah. Ihatah ataupun tahayyuz, menempati. Bagaimana menempati as-sifat ke atas zat. Okey, baik. Cumanya di sisi ulama ia membahagi az-zarfiyah dia ada dua. Ia ada haqiqiyah, ada majaziyah. Al-haqiqiyah contohnya al-ma fil kub. Apa? Air dalam bekah. Di antara nak jadi syarat zarfiyah haqiqiyah, ia mestilah zaraf tu mestilah benda yang boleh duduk ke atasnya. Adapun mazruf mestilah benda yang boleh mengelilingi. Boleh mengelilingi. Bahasa dengan mama. Duduk dalam lingkungan. Kan sekali lagi. Hakikiyah al-ma. Al-ma tu al-ma fil kub. Al-kub tu panggil zaraf, bekah. Zaraf ni macam peti surat. Asal perletakan zaraf tu peti surat, bekas satu bekas. Jadi sifat zaraf, kita ada zaraf, kita ada mazrufun, kita ada zarfun, kita ada mazrufun.
Kita nak kata zarfiyah hakikiyah ikan ada dua syarat. Yang pertama zaraf. Yang pertama zaraf tu mestilah benda yang boleh menempati ke atasnya. Sesuatu yang boleh menempati ke atasnya, atau panggil zaraf. Adapun mazruf, mestilah ia benda yang boleh mengelilingi dia. Boleh mengelilingi. Jadi zaraf, az-zarfun lahu at-tahayyuz, wal mazruf lahu al-ihtiwa. Nak tulis dia gitu lah. Az-zarfu lahu at-tahayyuz. Tahayyuz ni dengan boleh menempati. Wal mazruf lahu al-ihtiwa, yang boleh mengelilingi, yang boleh mengisi, yang boleh mengelilingi lah. Contohnya al-ma'. Al-ma' tu panggil apa? Mazruf. Al-kub zaraf. Zaraf bila ikut syarat ia boleh menempati sesuatu ke dalamnya, dipanggil yang pertama, syarat yang pertama, dan al-ma' tu boleh duduk dalam tu, jadi dipanggil zarfiyah hakikiyah. Kalau majazi ia salah satu tak ada. Ia salah satu tak ada tahayyuz ataupun tak ada al-ihtiwa. Contohnya apa? Al-ilmu fi sudur. Al-ilmu ia boleh ihtiwa, tapi sudur ni boleh tahayyuz, boleh menempati kat atasnya. Tak boleh. Benda nak apa? Dia panggil majaz. Majazi. Okey, baik. Ada majaz. At-tahayyuz kenapa? Boleh menempati. Yang boleh menempati. Berarti tak itu zaraf yang mana zaraf tu boleh menempati masih dekat atas. Zaraf kan yang boleh mazruf duduk kat dia. Mazruf boleh duduk kat atas ya. Bagi hakikiyah. Ia kena ada syarat dua je lah. Dia panggil ada tahayyuz, ada al-ihtiwa. Tahayyuz kena pada zaraf, al-ihtiwa kena pada mazrufun. Kalau kali ni botol ni dipanggil, botol tu panggil zaraf. Zaraf ni. Zaraf. Masih dalam ni. Dalam. Ni zarfiyah ni kita bahas dalam apa? Dalam nahwu lah. Kalau dalam makulah yang lain pula. Mana zarfiyah? Air sentuh, sama ada air yang bersentuh dengan air yang bahagian luar dengan permukaan yang ada dalam. Ayah kau nak kebun. Tapi ia zarfiyah, waktu kita sebut ni dalam nahwu. Ia ada zarfiyah dalam ilmu makulah. Beza. Okey, baik. Waktu zarfiyah hakikiyah dengan zarfiyah majaziyah. Zarfiyah majaziyah faham tak? Maksudnya contoh al-ilmu fi sudur. Ilmu tu benda yang maknawi. Boleh menempati dalam dada kita, duduk atas dada kita. Nak duduk dalam dada kita tak boleh. Tak boleh nak betul. Tapi kau lihat ni. Tapi kau tak boleh lah. Tapi kau tak boleh. Sebab apa? Qal ia boleh tahayyuz. Boleh. Anta tu boleh ihtiwa. Boleh duduk macam kita lah. Boleh ihtiwa. Tapi qab tu tak boleh nak tahayyuz. Dia tak mampu untuk menerima orang benda sesuatu duduk atas dia. Sebab benda yang majaz, benda yang tidak nampak, abstrak. Okey, baik. Yang ke-8, wasaminu al-kaf litashbih. Litashbih.
uh, Sekejap, kita nak baca lagi tu. Contoh al-muti'u fil jannah. Al-muti' fil jannah. Jadi sini fi tu zarfiyah apa? Hakikiyah. Sebab jannah boleh benda sesuatu yang boleh menepati. Dan kita pula sesuatu benda yang boleh kita duduk tempat tu. Okay, baik. Wathaminu al-kafu li tashbih. Tashbih dengan maksud apa? Ilhaku an-naqisi bil kamili fi syarafi wal karami. Tashbih tu dengan maksud ilhaku an-naqisi bil kamili. Ilhaq kita ni menyamakan sesuatu yang naqis, yang sesuatu yang kurangnya nilai dengan nilai dengan sesuatu yang nilainya yang lebih tinggi. Fi syarafi wal karami awil khissah. Fi syaraf awil khissah. Dan sama ada kita ilhaq tu dari sudut dia tu ada syaraf, ada keunggulan, ada kemuliaan, ataupun ada sama ada dalam al-khissah. Khissah dengan masuk kejian, kekotoran. Contohnya apa? Sini sebut laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama sekali sesuatu tu sama dengan Allah Subhanahu wa taala. 16. Okey, baik. Waktu tashbih. Maksudnya al-kaf li tashbih. Laisa kamitslihi syai'un. Yang ke 9, hatta. Hatta ni untuk lil ghayah biasanya. Hatta juga dengan masuk lil ghayah. Hatta boleh masuk dengan ila. Maksudnya intihah. Intiha'il ghayah. Ataupun dengan masuk ma'a, ataupun dengan masuk sababiyah dan seumpamanya. Cumanya hatta ni sama dengan masuk ila. Hatta di sini dengan masuk ila. Contohnya nahwu a'budullah ta'ala hatta al-mauti. Aku ni menyembah Allah sampailah aku ni mati. Sampailah aku ni mati. Ataupun contoh lain, akaltu as-samakata hatta ra'siha. Aku ni makan ikan tu sehingga kepada kepala. Intihau akli hatta ra'siha. Intihak ghayah maksudnya. Jadi kita mudah kata hatta ni dengan masuk ila. Ila pula dengan masuk intihak al-ghayah. Baik. Cuma ada khilaf lah. Kalau dalam sufi ia akan ada khilaf. Ada khilaf. Kenapa? Contoh apa? Contoh akal tu as-samaka ila ra'sihi. Kita makan tu ra'si tu kita masuk tak? Masuk ke tak? Kita makan body ke tu kita makan apa? Badan ikan. Lepas tu kita tinggal kepala dok akal, ataupun kita makan sekali dengan kepala. Ila hatta. Jadi ulama tengok benda tu. Ulama tengok. Sama juga dalam basuh kepala ataupun basuh apa mirfaq. Hatta mirfaq. Masuk dok dalam apa panggil? Siku ni masuk dalam basuhan. Ataupun kita basuh sampai sini kewajipan. Aduh dalam sufi dia faham benda tu. Ada khilaf sama ada yang ghayah tu masuk ke tak. Tengok ada syahid ada syair dia buat tentang khilaf. Apa cari apa nama?
uh, mana dia? Ni. Wa fi dukhuli ghayatil asah hula tadkhulu ma ila wa hatta dakhala. Wa fi dukhuli ghayah, pada masuknya ghayah itu al asahula, pada asalnya tak masuk, pada asalnya tak masuk. Tadkhulu ma ila wa hatta dakhala. Tadkhulu ma'a ila wa hatta dakhala, tapi ila tak masuk. Tapi kalau masuk hatta, yang masuk hatta kan dengan masuk ila. Kalau kita guna ila tu tak masuk. Selepas daripada isim, selepas daripada ila tu tak masuk. Tapi kalau hatta, bila hatta tu dengan masuk ma'a, sebab hatta yang ada dua, yang masuk ila ataupun dengan masuk ma'a. Kalau masuk dengan masuk ila tak masuk, tapi kalau dengan masuk ma'a masuk. Contohnya akal tu as-sama kata ila hatta ra'sihi. Kalau kita takdir ila tu dengan masuk kenapa hatta dengan masuk ila, kita tak makan kepala. Kalau kita takdir makna hatta tu dengan masuk ma'a, maksudnya kita makan sekali dengan kepala habis licin. Jadi hatta terkadang dengan masuk ila ataupun dengan masuk ma'a. Maksudnya kalau yang contoh dengan Quran, ini dah matla'il fajr dengan masuk ilah. Dengan masuk hatta matla'il fajr, dengan masuk ila hatta matla'il fajr. Sebab dah masuk. Sebab kalau kita makan masa matla'il fajr, batal puasa. Lepas ayat tu, ayat Allah ayat basuh kepala dan wuduk. Kepala ya. Sama ada ayat Quran. Lagi ya. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ilal ka'bain. Jadi ulama rawi ila tu, ka'bain tu masuk juga. Ila ka'bain. Baik. Lepas tu perbahasan dalam usul fiqh kita dah bahas ni. Sebab usul fiqh akan faham benda tu. Sebab tu nak kata pentingnya makna bagaimana ulama. Kalau kita berpegang hanya ada ila dengan masuk satu makna je, macam mana kita nak tafsir Quran? Maksudnya di sana ada kalam orang Arab ni dia guna selain pada makna ila dengan masuk ila intihad ghayah dengan masuk ma'a, ataupun hatta dengan masuk ila, ataupun hatta dengan masuk ma'a dan sebagainya. Okey, baik. Hatta a'budullah ta'ala hatta al-mauti. Hatta al-maut. Masuk dah hatta. Sini masuk ila. Sebab masa mati tak boleh dah nak beramal. Sebelum mati lah. Wal ashir rubba boleh masuk dengan litakli atau taksir. Litakli ataupun taksir. Macam mana kita nak ta'yin makna takli ataupun taksir? Kita bihasabi asya. Maksudnya kita kena tengok halaman kalam tersebut. Kita kena tengok platform ke panggil apa? Asya Dia kena tengok murak siap kalam tu lah. Tempat kalam tu macam mana? Dia nak murak taklil ke? Dia nak murak taksir ke? Kita tengok ayat Quran. Rubba talin yal'anuhu al-Quran. Rubba boleh jadi rubba ni harfu jar syabih bizaid. Kita sebut dah. Syabih bizaid sebab apa? Sebab dia ni tidak ada ta'alluq, tidak ada muta'allaq, tapi dia ni ada amal dan dia ni ada makna. Rubba talin, orang yang membaca Quran, talin yatlu yal'anuhu al-Quran. Boleh jadi orang yang membaca
boleh jadi orang yang membaca Al-Quran tersebut, Al-Quran tu melaknat dia. Rubba di sini, rubban apa? Li taklil. Sebab sebahagian je, bukan semua, bukan kebanyakan. Quran ni melaknat orang yang membacanya. Tak. Baik. Jadi bihasabi siap. Rubba asin yadkhulu yadkhulul jannah. Boleh jadi sedikit sahaja. Maksudnya sedikit. Rubba dengan masuk di taklil. Sedikit saja orang yang berbuat maksiat masuk ke dalam syurga. Okey, baik. Wal ashir abih rubba. Wal hadi ashar wawu al-qasam. Al wawu al-qasam nahwu wallahi la af'alanna al-kaba'ira. Wal thani ashara ta'ul qasam nahwu tallahi la af'alanna al-fara'ida. Yang ke-13 asyar. Okey, baik. Yang ke-11 dengan 12 ia masuk al-qasam. Al-qasam bila masuk ba al-qasam ia ada 4 rukun. Ia ada fi'lul qasam, ia ada muqsam bihi, ia ada muqsam alaih, dan dia ada ataupun muqsam alaih nama lainnya adalah jawabul qasam dengan adatul qasam. Ada 4 rukun. Bila kita nak guna qasam, dia akan ada fa. Sama ada fi'il qasam, ada muqsam bihi, maksudnya billah itulah, billahi, Allah tu jadi muqsam bihi. Ada jawab qasam. Jawab qasam contohnya la wallahi la af'alanna al-kaba'ira tu jawab qasam. Ada adatul qasam iaitu ba al-ta, al-ba'u dan dengan ta. Cumanya al-ba. Okey, baik. Al-wawul qasam dengan ta'ul qasam. Kita ada lagi satu lagi al-ba. Kita al-ba, ba'u qasam, ta'u qasam dengan wawu qasam. Yang menjadi umul ba bagi babul qasam ni adalah al-ba. Sebab tu awal-awal tadi ia isyarat amantu billahi wa bihi. Disebut qasam situ. Sebab apa? Ia nak syarat, nak isyaratkan al-ba dalam ba qasam dia tu menjadi umul ba. Kenapa masuk umul ba? Umul ba ni dengan masuk dia ni ada tasarruf yang kamil. Tasarruf yang kamil. Maksudnya kita ada 3 kan? Al-ba, al-waw dengan at-ta. Al-ba ni jadi umul ba. Sebab apa? Dia ni boleh beramal, ia boleh beramal pada mana-mana tempat. Sebagaimana boleh beramal, tapi tak dengan waw. Terkadang dia ni tidak boleh beramal pada tempat al-ba. Sebagaimana ba boleh beramal, tak ni dengan waw ni ada syurut yang naqis, menyebabkan dia ni tidak boleh beramal sebagaimana beramalnya pada tempat al-ba. Contoh, kita pergi selesai. Al-ba'u qasam umum huruful qasam, ataupun dia panggil umul ba. Ba'u qasam ia ada 3 benda. Ia boleh masuk yadkhulu fi zahir wal mudmar. Yadkhulu fi zahir wal mudmar. Yang kedua, dia ni muta'allaq bi fi'lin mahzuf. Uqsimu billah. Muta'allaq bi fi'lin mahzuf. Uqsim. Dan dia ni boleh juga dia boleh mahzuf fi'il qasam, dia boleh nak zahirkan fi'il qasam. Macam tadi dalam contoh dalam ayat kita wabihi la ub'atanna, dia ni mahzuf, dia hazafkan fi'il qasam. Kalau kita nak zahirkan boleh juga uqsimu bihi la ub'atanna. Yang ketiga, ba'u qasam ni boleh dakhala fi qismi al-isti'taf. Dakhala fi qasami al-isti'taf. Kenapa qasam al-isti'taf? Iaitu fi jumlati insya'iyah. Fi jumlati
insya'iyah. Maksudnya ba'ul qasam dia boleh masuk jumlah ismiyah, boleh masuk dalam jumlah khabariyah, boleh masuk dalam jumlah insya'iyah. Contoh tadi wabihi la ub'athanna jumlah khabariyah. Boleh juga masuk dalam insya'iyah. Contoh wabillahi hal hafazta al ajrumiyah. Hal insya'iyah sebab istifham talabi, insya'iyah talabi. Boleh. Okey, baik. Waktu ba'ul qasam khususiyat ataupun keistimewaan ba'ul qasam berbeza dengan al-wawul qasam. Wawul qasam ni rendah sedikit daripada ba'ul qasam martabat dia. Jadi terkadang ulama disebut wawul qasam ni far'un minal ba'il qasam, sebab martabatnya lebih rendah daripada ba'ul qasam. Wal ba'ul qasam aslun ataupun ummun. Okey, baik. Tadi ba'ul qasam ia boleh masuk zahir dengan mudmar. Maksudnya boleh masuk wabihi, boleh masuk wabillahi. Tapi wawul qasam ia tak boleh masuk dhamir. Ada wahi. Ada orang sebut wahi, tak ada. Orang sebut wallahi, wal asri. Tak ada wahuma tak ada. Dhamir tak boleh. Martabat ia rendah daripada ba'ul qasam. Ba'ul qasam boleh masuk zahir dengan mudmar. Okey, baik. Yang kedua, wa'ul qasam dia ni tak masuk dalam jumlah insya'iyah. Ia boleh masuk wallahi hal hafaztal ajrumiyah, tak boleh masuk. Tapi ba' boleh masuk jumlah insya'iyah. Okey, baik. Jadi boleh kata wawul qasam dia ni mukhtas dengan isim zahir sahaja. Ta'ul qasam ni lebih rendah daripada ba' dan lebih rendah daripada wawul qasam. Sebab apa? Ta'ul qasam Ta'alak je apa? Ta'alak je Yang mana? Waw muta'alaq pada fi'il mahzuf. Waw muta'alaq pada fi'il mahzuf. Wa ta'ul qasam ta'ul qasam pula lebih rendah daripada kedua-dua tadi. Ulama kata ta'ul qasam ni far'un minal wawi, wal wawi far'un mina ba'ul qasam. Jadi ta'ul qasam ni far'un minal far'i. Dan ta'ul qasam ni ada mukhtas, iaitu mukhtasun bilafzil jalalah faqat. Ia tak boleh dengan isim zahir, ia tidak boleh dengan mudmar. Ba'ul qasam boleh dengan lafz jalalah, boleh dengan isim zahir, wabil asri, boleh dengan wabihi. Tapi wawul qasam hanya boleh dengan isim zahir, wallahi ataupun wal asri, tidak boleh dhamir. Wa ta'ul qasam hanya satu je boleh, wa tallahi dengan lafzu jalalah. Itu dibezakan di antara ba'ul qasam, wawul qasam dengan ta'ul qasam. Okey, lepas kita fahamlah kita bahawasanya ba'ul qasam ni adalah umum al-ba', sebab dia ni ada maziyah ala ghairi hima. Ulama itlaq umul ba' sebab dia ni ada maziyah, ada keistimewaan ke atas yang lain. Sebab tu dipanggil umul ba'. Sebagaimana kana wa akhawatuha. Sebab apa tak sebut kada ke, sebab sebut selain daripada amsa wa sara? Sebab kana ni umul ba'. Ia ada tasarruf yang melebihi ke atas tasarruf yang lain. Okey, baik. Wasalisa asyar, hasya. Wasalisa asyar, hasya ni dengan masuk harufun ja wa istisna. Wastithna,
iaitu haraf jar, dan ia ni mengistisnakan. Jadi hasya ni dia ni syabih bizaid. Dia panggil haraf jar syabih bizaid. Sebab hasya ni tidak muta'allaq dengan tidak bertakluk dengan muta'allaq. Dan makna hasya litanzih. Maksudnya apa? Yunazzahu ma qablahuma amma ba'da yunazzahu ma ba'daha amma yunazzahu ma qablaha amma ba'daha. Tanzih, iaitu dia ni mensucikan daripada yang sebelumnya, daripada selepasnya. Halakan nasu hasya alim. Jadi hasya dengan masuk li tanzih. Maksud apa? Tanzih halki alim anin nas. Maksudnya orang alim ni tidak mendapat halak, tidak mendapat kemusnahan, tidak mudarat. Halakan nas. Baik. Yang ke 14. Yang ke 14 muz. Muz dengan masuk min, dengan masuk makna min, sekiranya makna dia adalah madhi. Muz terkadang dengan makna fi, sekiranya maknanya adalah hadir. Makna min, muz dengan makna min, maksudnya ibtida'ul ghayah, sekiranya makna dia itu adalah makna al-madhi. Tapi sekiranya dia ni muz terkadang dengan makna yang kedua, iaitu makna fi, sekiranya makna itu adalah hadir. Tengok contoh. Nahwu tubtu min kulli zambin fa'altuhu muz yaumil bulughi. Tubtu, aku ni bertaubat daripada semua dosa-dosa, semua dosa, apa dosa yang telah aku buat, muz yaumil bulughi. Muz di sini dengan masuk min, ai min yaumi bulughi. Sekiranya dengan guna dengan fi'il madhi biasa tu. Biasa abaikan. Muz dengan masa sebab ia guna dengan masuk madhi yang lepas. Itu betul lah. Tu betul. Terkadang dia ni membawa makna dengan fi sekarang. Dengan makna sekarang. Contoh sini ada dalamnya. Tak ingat. Ya. Allah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada sini. Dia panggil muz ni, kalau kita terjemah semenjak lah. Semenjak muz. Bila semenjak muz. Munzu sama juga. Munzu makna yang sama dengan muz. Beza dia muz dengan munzu. Ada kata muz ni adalah takfir daripada munzu. Ada kata gitu. Ada kata ia berbeza dua-dua tu. Okay, baik. Sama tak tajibus salatu munzu yaumil bulugh. Diwajibkan salat munzu dengan masuk min. Min semenjak daripada hari balik. Hari balik. Okay, baik. Yang ke-16. Wasadisa asyara khala. Khala adik-adik juga dengan hasya. Khala apa? Ada tu lah. Khala ada hasya. Dan dia ni haraf jar wastisna. Dia ni haraf jar dengan istisna. Cumanya khala dengan ada 16 dengan 17 tadi, khala dengan ada tu hasya ada masuk tanzih. Kan kita sebut hasya li tanzih. Ada dengan khala tak ada makna tanzih.
tu beza ya. Tapi kedua-dua tu dengan masuk haraf jar dengan istisna. Sekiranya kita takbir dia ni dengan haraf jar lah. Contohnya nahu halakal alimuna khala amini bi'ilmih. Semua orang yang beramal, semua orang yang berilmu, alim, ini semuanya fasad, semuanya rosak, kecuali khala al-amili bi'ilmihi, yang seorang yang beramal dengan ilmunya. Begitu juga halaka alimu adal mukhlisi. Semua orang yang berilmu ini halak, musnah, kecuali orang yang mukhlis, yang orang yang ikhlas. Ini tengok apa? Misal dia tu semua bagi nasihat kepada kita lah. Wathami ashar laula. Laula dipanggil harfun imtina' limtina'. Harfun imtina'in limtina'. Iaitu laula ni laula harfu imtina' li wujudi syai'in. Imtina'i syai'in li wujudi syai'in, bukan imtina' limtina'. Imtina'. Ambil ni, ambil imtina'u syai'in li wujudi syai'in. Bagaimana dalam syarah lah. Imtina'u syai'in li wujudi syai'in akhar. Imtina'u syai'in li wujudi syai'in akhar. Okey, baik. Laulaka ataupun laulaki boleh berlaku lah. Ya rahmatallahi la halakan nasu. Ya rahmatallahi, nanti panggil jumlah interrogasi lah. Wahai dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, laulaka la halakan nas. Laulaka boleh kita nak kata hak kaf tu kena kepada Nabi Muhammad lah. Kalaulah bukan kerana Nabi Muhammad, maka akan binasalah semua manusia. Maksudnya kan dallan nas, halaka dengan maksud dallan nas, maka akan jadi sesatlah manusia. Dengan masuk kalau kita nak takdir dengan makna imtina'u syai'in li wujudi syai'in, ai imtina'u halakin nasi li wujudika. Itu takdir. Sekali kita sebut imtina'u, kan kita sebut laula dengan masuk imtina'u syai'in li wujudi syai'in. Jadi kita tatbikkan makna tersebut ke atas misal. Kita akan sebut daripada misal laulaka ya rahmatallahi la halakan nas, kita akan sebut imtina'u halakin nasi li wujudika. Maksudnya sini manusia binasa tak? Tak binasa. Sebab apa? Sebab ada dia kamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, baik. Dan antara khasais laula dia mesti masuk ke atas dhamir. Khasais dia kena masuk ke atas dhamir. Dia akan jadi haraf jar. Ni ittifaq sebagaimana disebut di bawah lah. Di bawah dia sebut Imam Sibawai sebut laula ni bukan haraf nasab,
bukan daripada haraf min adawatin nasbi. Kalau dia ni selepasnya pada ada dhamir. Okey, baik. Yang ke-18 tadi, yang ke-19 kai li ta'liliyah lah. Kai kaimah ataupun tapi sini kai nahwu kaimah dengan maksud limah. Kaimah asaita ai limah asaita. Kai dengan maksud ta'lili hasaya. Cuma di sini you buat mari contoh masuk ke atas adawatu istifham, masuk ke atas ma al-istifhamiyah. Jadi kaimah asalnya kaimah saya. Kai haraf kai itulah, ma tu ada istifham. Jadi bila gabung ulama bila ia akan masuk kai masuk ke atas ma al-istifhamiyah, ia akan jadi kaimah. Dia tukar alif ma tu kepada ha. Jadi kaimah asaita. Mereka masuk lima asaita. Lima asaita. Jadi sebab apa dia buat contoh kaimah masuk ke atas ma al-istifhamiyah? Sebab ia nak khabar bahawasanya kai menjadi haraf jar ketika selepas daripadanya ada ma al-istifhamiyah. Sebab apa kai? Kalau kita tak ada al-istifhamiyah, kai akan jadi apa? Ada nasab. An, lan, idzan, kai. Sebab tu ia bagi contoh kaimah. Ia letak ma al-istifhamiyah. Sebab di antara syarat kai nak jadi haraf jar, ia kena ada ma al-istifhamiyah. Kaimah asaita. Yang masuk lima asaita. Syarat ini situ ya nak. Satu je. Sebab mulai dalam syarah lah. Syarah kata wa idza dakhala alama al-istifhamiyah, bukan secara mutlak. Kai bukan secara mutlak ala asah. Ia kena ada syarat, ada ma al-istifhamiyah selepasnya. Yang ke 20 la'alla fi lughati uqailin. La'alla Allah ta'ala yaghfiru dhanbi. La'alla jadi syabih bizaid. Haraf jar syabih bizaid. Ini tidak ada muta'allaq. La'allahi ta'ala, moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhanbi, mengampunkan dosa-dosa aku. Okay, baik. Waktu la'alla, sebab la'alla yang terkadang la'alla mana di sini ia akan jadi menasabkan isim, menjarkan merafakkan khabar. Maksudnya dia ni adalah min akhawati inna wa akhawatiha. Sebab tu dia letak kali la'alla fi lughati uqailin. Sebab di sisi lughah uqail dia menjadikan la'alla daripada haraf jar syabih bizaid, bukan daripada adawatun nasbi sebagaimana inna. Sebab ini tengok, selepas ni An-Nausani tengok pada yang ke-6, ia sebut la'alla Allah ta'ala ghafirul dhanbi. Jadi inna wa khawatiha. Jadi ia tak kait. La'alla di sisi lughah ungqai iaitu adalah haraf jar. Haraf jar apa? Haraf jar syabih bizaid. Sebab apa? Sebab dia ni tidak ada muta'allaq. La'alla Allah ta'ala yaghfirul dhanbi. Amin ya rabbal alamin. An-Nausani hurufun tansibul isma wa tarfa'ul khabara wallahu ta'ala alam. Kita situ lah. Kerana Abi Nausani datang juga. Yang betul ni Kan yang bercakap orang agak tu dia ada dua zaman. ada dua zaman. Yang pertama
yang boleh jadi hujah tu dia kerana orang ada zaman jahiliyah Zaman sehingga jahiliyah. kurang ketiga. Yes tak, gini, daripada zaman jahiliyah sampai kurun yang ketiga. Yang kedua Yang kedua termasuk lah. termasuk lah. Ha. Maksudnya yang kedua daripada zaman Islam. Kan jahiliyah. Pada zaman Islam, kurun yang pertama, kurun kedua, kurun ketiga. Tak ingat ada nama ulama nakal, ulama yang terakhir yang boleh ihtijaj dengan kalam dia. Ustaz, yang kain Ha? yang menjadi hujah bila Masuk emas sahaja. sahaja. Tapi bila tulis ia akan jadi kaimah. Ia akan ma istifham lah. Ia akan jadi kaimah. Syekh al-Abbad dia Ha? Abang Abbad tu tak ada mutanzil. Hmm. Dia Syekh tu dia aku jauh istisna lah. Ha. Istisna tu je. Ma ada khala dia bawa makna istisna. Syekh sekali. Hasyar pun istisna sebagaimana dalam jurumiyah tersebut. Beza dia tanzih ataupun tidak tanzih. Hasyar ada tanzih, maksudnya tanzih ai yunazzahu amma qablaha mimma ba'daha. Yunazzahu ataupun yunazzahu ma ba'daha amma qablaha. Maksudnya dia ni mempersucikan lah. Tanzih tu dengan masuk, tengok contoh halakan nasu. Hasya alim. Allah SWT yang ramah. Halakan nasu hasyal alim. Ah. Hasya. Dia kuasa yang ke-13. Kalau dengan masuk tanzih maksudnya tidak menimpa pun ke atas orang yang alim ini kemusnahan, kebinasaan. Sebab dia panggil tanzihum mustasna amma nusiba ila mustasna minhu. Mensucikan mustasna daripada apa yang dinisbahkan kepada mustasna minhu. Maksudnya apa yang dinisbahkan kepada mustasna minhu halak. Jadi halak tidak ada pada al-ali. Ya. Beza dengan tak ada tanzih. Tanzih kan kita sebut tadi, dia ni mensucikan daripada apa yang dinisbahkan kepada mustasna minhu. Maksudnya sini halaka alimu khala amili bi'ilmihi, boleh sahaja dia ni menisbahkan kebinasaan kepada orang yang beramal dengan ilmunya. Sebab apa? Dengan apa? Dengan syarat, dengan takdir dia ni tidak ikhlas. Faham? Halaka alimu khala amili bi'ilmihi, kan kita sebut tak ada tanzih pada khala yang ada. Kalau ada tanzih maksudnya tiadalah kemusnahan, kebinasaan kepada orang yang beramal dengannya, yang beramal dengan ilmunya. Sekarang kita tidak tanzih, maksudnya boleh jadi kebinasaan terhadap orang yang beramal dengan ilmunya. Macam mana surahnya? Dengan dia ni buat dia beramal dengan ilmunya, tapi dalam keadaan dia ni ujub, riak, tidak ikhlas. Contohlah
Lepas tu orang tanya, halaka alimu ada mukhlisi. Boleh jadi dan boleh jadi mukhlis juga kena kebinasaan. Dari sudut macam mana? Dari sudut dia ni ikhlas tapi tak kena cara. Tak kena cara semayang banyak, ikhlas. Bukan riak nak tuju orang yang semayang banyak, tapi cara yang semayang salah. Tak ada ilmu misalan. Jadi boleh juga nisbah kebinasaan terhadapnya dari sudut lain lah, dari sudut lain. Sebab dia panggil tanzih. Ustaz, ayat yang mensucikan. Mensucikan. Tu ya. Yang mana? Nak ta'rif dia apa? Tak ada. Ta'rif ya, yunazzihu al-mustasna yunazzahu al-mustasna amma yunsabu ila mustasna minhu. Yunazzahu al-mustasna amma nusiba ataupun yunsabu nusiba ila mustasna minhu. Ada je lah, dalam syarah ada. Dalam syarah. Ini ni lepas habis baca, terang baca syarah. Syarah je. Syarah ni mudah je. Tak takut. Ya, mana kata kita ni takut untuk membaca. Imam makan tak boleh membaca kitab ni tak boleh. Apa tahap ni? Apa kata gitu? Kalau kita nak kata kita tak sampai tahap, kita stang tu tak layak nak baca kitab Ibn Aqil. Sebab lakon daripada form 5 baca apa? Form 5 baca apa? Atau kita nak lakon masuk Ibn Aqil. Kau tu ada habis. Siapa nak kata kita gitu? Sama lah kita. Tu. Maksudnya apa yang kita faham baca. Apa maksudnya kita baca bukan semua kita dah faham. Bodoh enggak aku. Siapa tak faham Melaka baca. Baca apa yang dah faham tanya orang. Faham. Cara belajar. Ada apa topik dam tanya. Jangan panggil cara kita belajar ni jangan kita ni lepas satu fawaid. Kalau kita terlepas contoh dan topik yang cara lain. Tanya ke ikutlah bagaimana ikutlah cara-cara mana asalkan dapat benda yang kita nak. Benda yang kita terlepas. Waktu panggil kita belajar satu das, kita dapat satu waktu. Maksudnya semua orang Syekh sebut Tok Turun sebut benda tu dapat benda. Kita dapat faham satu waktu. Kalau kita tinggal pun kita boleh dapat. Kita tanya orang baca kitab je. Topak lah. Antara topak baca kitab lah, baca syarah. Gitu manhaj Syekh Fauzi. Kalau nak pergi kelas Syekh Fauzi lah, kita sebut manhaj je. Dia baca matang je. Baca matang Jurumiyah. Lepas tu lepas habis tu baca kitab je. Baca syarah. Akan faham. Baca syarah. Kita topak. Dia akan macam tengok lah. Kalau terkadang dia baca kat syarah. Baca syarah Makuti ke, syarah Syekh Khalid ke, dia baca. Tapi kita nak dapat fawaid waktu lepas tu, baca syarah. Apa-apa dia suruh baca tu, baca. Begitulah cara dia. Allahu Ta'ala. Ada soalan lagi? Tak ada. Saja nak tanya kau berpuasa lalu dalam mata Jurumiyah wa huruful qasami al-waw wal ba' wa ta' Ya. Tapi tak umul ba' pada permulaan. Apa itu uwan? Al-babu wa ruhul qasami al-waw wal ba'u ta'wa. Lalu ia atas kalau
Itu kena tengok dia dia adalah hikmah. Hikmah tu orang reka je. Maksudnya ulama bukan reka, maksudnya ulama melihat meneliti mungkin boleh tak gini. Mungkin ada kot dalam syarak. Dalam hasiah kot. Dalam syarak terkadang tak ada, terkadang ada. Kalau waktu tak tahu. Kena banyak mudah. Ada salah. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون.